Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni aku nak share sedikit pasal CI/CD. Sebenarnya dalam video lepas kita dah belajar dah CI/CD ni, tapi lebih pada basic lah, just scratching the surface only. Sekarang dalam video ni kita nak lebih mendalam sedikit untuk deep dive dalam CI/CD. Dan sebelum aku proceed, aku just nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada yang dah support, yang dah subscribe, yang dah share kepada kawan-kawan, even yang dah go through daripada awal sampai habis 3 jam aku rasa kursus tersebut. Terima kasih banyak-banyak. Dan hari ni aku akan teruskan membagi ilmu lagi lah insyaAllah tentang CI/CD pula. Untuk kelas-kelas yang berikutnya aku tak structure lagi, tapi so far kalau pergi dekat aku punya threads, dekat link aku punya, dekat bio, ada ni lah structure apa yang kita nak buat seterusnya. Macam aku dah share pasal crash course yang lepas dan juga milestone-milestone yang berikutnya lah. Ini just apa yang ada dalam kepala aku lah, tak structure sangat lagi. Ada yang minta untuk buat Chrome, kelas buat Chrome. Ada yang minta kelas untuk mobile apps. Jadi kalau aku dah dapat 1,000 subscriber, aku rasa aku akan buat kelas mobile apps ni lah. Sebab lagi banyak nak kena prepare sebenarnya. Jadi sementara tu, go through dulu kelas yang dah ada sekarang ni, belajar dan manfaatkan lah. Buat projek korang juga sambil tengok video ni, sambil tu juga kita buat. Alright, tanpa membuang masa lagi, insyaAllah kita akan try mula kelas kita lah. Jadi sekarang ni kelas kita ni masih lagi tak ada structure. Sambil aku buat ni, kita akan go through A to Z lah untuk CI/CD. Tak kompleks sangat pun, korang masih boleh go through lagi sama-sama dengan aku lah. Sebelum aku start satu lagi lah, macam video lepas untuk credentials aku beritahu jangan share dengan sesiapa. Untuk aku sebab aku profesional, aku tahu benda ni. Credential yang aku share dalam video adalah untuk belajar. Aku nak tunjuk exactly mana button kau nak tekan, how to generate, apa yang nak copy paste dan sebagainya lah. Jadi untuk belajar video ni tak apa, sebab nanti aku akan delete balik projek ni. Dan untuk korang, jangan share benda ni kepada sesiapa, especially kalau yalah baru nak mula dan tak faham itu ini. Ikut je apa yang aku ajar ni, tapi jangan share lah password ke ataupun credentials ni. So nanti kalau dapat credentials, make sure share ataupun save dalam kau punya password manager lah. Dalam One Password ke, dalam Proton Pass ke apa-apa, simpan elok-elok dalam tu. Alright. Jadi untuk mula, kita recap balik apa projek yang kita dah buat sebelum ni. Kita buat satu sistem perpustakaan. Ada sistem untuk kita CMS lah, CMS dan juga landing page. Ada sistem untuk kita isi buku kita, sistem untuk kita yalah bagi orang pinjam buku kita, nak tengok berapa rekod buku dan sebagainya lah. Sistem tu belum perfect lagi, sebab makin aku buat video ni kita akan slowly perfect the system. Dan konsep dia pun sangat mudah, semua orang tahu mungkin sedikit konsep perpustakaan. Jadi kalau korang ada idea nak apply pun boleh guna sekali lah. Jadi sekarang ni depan mata kita, kita tengah tengok Supabase. Supabase ada dua, satu hosted. Hosted ni bermaksud benda ni kita sewa dekat Supabase punya server. Cara nak tahu dia ialah supabase.com. Maksudnya benda ni kita pinjam resource dia ataupun server dia untuk host kita punya Supabase. Memang sangat mudah, daftar je korang ada dapat banyak benefit lah. Ada limitation dia of course, tapi untuk permulaan alhamdulillah banyaklah benefit yang dia boleh bagi. Jadi kalau ingat video yang lepas aku ada satu projek, tapi kali ni aku dah delete projek tu sebab kita nak go through balik daripada awal lah. Especially untuk kelas kita kali ni. Jadi aku pergi dekat projek ni, aku akan klik new project. Aku akan namakan dia buku yang kedua lah, ataupun ketiga ke keempat ke, letak apa nama yang korang nak. Dan ini generate password ni aku akan generate. Untuk aku mungkin aku akan share lah untuk video belajar. Make sure copy benda ni, simpan elok-elok database password ni. Sebab nanti kita akan perlukan database password ni untuk some other stuff. Simpan dalam password manager. Untuk server aku ambil yang paling dekat. Tak pasti kenapa. Okay, sekarang ni Singapore. Tadi dimension dekat Mumbai lah. So sekarang kita ambil Singapore yang paling dekat. Lagi dekat server database dengan korang, lagi laju lah dia punya connection daripada server pergi dekat database. Kalau dekat IS jauh sangat kan, tak masuk akal lah nak pergi jauh sangat. Jadi aku pilih
create new project. Selepas create new project, sekarang ni yang kita tengok ni, dia akan bagi beberapa credentials untuk kita lah. Macam biasa, ni aku share sebab educational video. Tapi jangan kongsi dengan orang lain lah kalau boleh. Pergi dekat connect. Dekat connect tadi, ni lepas konkret tu, kat atas ada button connect. Dia macam gambar soket ni kita pakai. Klik connect. Lepas tu pergi dekat app framework ni. Dekat app framework dia akan bagi korang punya super base URL. Dan juga dia punya anon key ataupun ni lah, publishable default key. So nama ni aku perasan je dah ubah. Sebab anon key dulu agak mengelirukan. Benda ni boleh share kalau kau set up Supabase betul-betul secure. So sekarang ni aku sarankan jangan share untuk orang ramai sampai korang punya sistem secure lah. Jadi aku akan copy ni, pergi dekat cursor aku, paste value ni. Dan bawah ni pun sama juga. Aku akan ini mana tadi? Kamu paste kat sini. Aku lebih interested untuk rename ni. Jadi dia dah bagi nama ni, kita ikutlah. Rename. Aku pergi dekat Command Shift F untuk find semua. Dan aku boleh replace. Kalau aku tekan button ni, dekat sini ada satu button arrow ni. Kau boleh replace. Dan aku nak replace apa? Yang inilah. Semua yang daripada next public Supabase anon key kita nak ubah kepada publishable default key. Jadi aku just tekan enter. Sekarang ni semua dah ubah lah, kecuali yang ni. Sebab ini dalam .env dia tak akan kacau lah. Alright, just untuk confirm balik. Dia tak tukar lagi. Ada benda aku terlepas ke? Aku kena tekan button ni, replace all. Tekan button replace all untuk ubah semua lah. Then semua should be fine. Alright, tu just untuk rename, tak ada apa-apa sangat pun. Just untuk keselesaan aku memandang. Dan lepas kita check ni, aku akan stop aku punya server ni dulu. Tekan Ctrl C dalam komputer korang untuk stop server. Aku akan start balik npm run dev. Tapi sekarang ada masalah. Bila kita tengok dalam kita punya sistem, contoh kalau aku buka file-file yang kita ada ni, ingat tak dalam video lepas kita ada buat beberapa migration. Ada 1, 2, 3 migration kita. Migration ni sebenarnya cara untuk kita versionkan perubahan database kita lah. Contoh dalam database ataupun version 1 kita tak ada table ABC. Dalam version yang kedua kita ada table ABC. Jadi semua ni perlu keep track. Dan kenapa kita perlukan CI/CD ni adalah untuk ada satu sistem memudahkan kita buat perubahan ni dengan sistematik lah. Kalau ada human intervention, sebenarnya lagi banyak masalah untuk kita buat. Yalah, ada kesilapan manusia. Kita nak kurangkan risiko tersebut. Sebab tu kita pakai CI/CD. CI/CD ni nama dia, senang cerita kita buka sini lah. Kita buka dekat kita punya Gemini. So, sekarang kita buka kita punya Gemini. Explain CI/CD. CI ni satu lagi konsep dan CD adalah satu konsep yang kedua. So dua ni saling membantu untuk korang deliver produk korang dengan lagi cepat, dengan lagi selamat. Itu dia punya konsep asas lah. Jadi bagi tahu dekat sini continuous integration. Contoh untuk kita run project kita sebelum kita deploy, kita kena make sure semua selamat. Itu termasuk dalam CI. Lepas semua dah selamat, semua green light, baru kita pergi dekat CD. Kalau kita tak check awal-awal, kita akan ada masalah lah. Jadi deploy nanti ada benda sangkut lah, ada masalah ini, ada masalah itu. Jadi nak selamat, kita buat check dulu dan kita deploy. Jadi itu sebuah sedikit basic konsep dia. Ini kalau kau nak belajar lah. Jadi aku tutup ni dulu. Kita nak fokus dekat kita punya code tadi. So Supabase kita dah ada. Sekarang kalau kita pergi dekat kita punya code tadi,
Aku nak kita semak dulu. Bila kita pergi dekat Superbase ni dekat kiri ni aku tekan table editor kan. Ada table editor dekat sini. Bila kita tekan, dan kita boleh tengok sebenarnya table kita dekat hosted adalah kosong. Tak ada apa lagi. Kita tak ada table yang belum migrate lagi lah. Migrationnya belum run. Jadi bila kita nak run, first kali kita kena connect balik kita punya database ni. Ada dua jenis connection. Satu, ini server punya connection lah. Sekarang ni local, dalam kita punya local. Ini satu. Satu lagi dekat bawah ni, dalam kita punya CLI. CLI kita kena set up juga. Jadi kita pergi dekat sini, run Superbase link dulu. Jadi bila kita run Superbase link ini, kita dapat connect balik dalam projek-projek Superbase kita lah. Ini khas untuk Superbase je. Kalau dalam korang guna database lain lah cara dia. Jadi aku pilih untuk buku Go, tekan bawah, tekan enter. Jadi sekarang dalam CLI kita dah connect. Selepas successfully connect, kita nak run migration dululah. Contoh Superbase db push. Jadi apa yang kita buat ni, aku nak korang catat dulu. Contoh sekarang ni kan, kita pergi dekat sini lah. Ada beberapa step manual sebenarnya. Kita kena catat step manual ni. Satu, connect database ataupun Superbase lebih tepat. Yang kedua, kita kena run migration. Ini step manual yang kita kena run. Jadi setiap kali kita nampak manual step, kita kena run, catat dalam kertas ataupun mana-mana. Sebab nanti kita akan exactly implement this, automate dia. So sekarang dekat CLI ni dia ada prompt aku lah. Nak buat apa ni, kita nak yes ataupun no, simply tekan enter je. Okay, jadi sekarang boleh nampak. Dia tanya yes ataupun no. Aku just tulis enter. Aku buka sini, tekan enter je lah Alright. Jadi untuk kita verify balik, kita pergi dekat kita punya hosted Superbase. Aku akan refresh. Dan dekat kiri ni sepatutnya ada okay. So sekarang kita dah boleh nampak lah database ni dah pun migrated. Ada beberapa connection, ada beberapa table sebenarnya. Keyword dia table yang telah kita create lah. Ada book copies dan kita boleh insert data dalam ni dan sebagainya. Ada loan. Semua ni yang kita dah set up lah. Dekat atas ni kalau kita tekan, ada satu, tak silap aku, migration ke apa tak, Superbase migration. Jadi ni adalah versioning. Dia punya apa kita nak panggilnya, macam version lah. Kalau kita pakai Google Doc kan ada version 1, version 2. Setiap kali kita buat perubahan dia ada version dia. Ini pun sama juga dalam database. Jadi setiap kali kita run migration, dia akan tambah satu dekat sini lah. Ini satu cara untuk dia kenal pasti database tu dah migrate ataupun ketinggalan belakang dalam migration dia. Jadi ini yang kita nak automate nanti. Cuma macam mana? Sebab sekarang ni kalau kita perasan, kita kena pergi dekat sini. Kita kena ulang-ulang Superbase DB push. Aku nak satu cara yang streamline pakai CI/CD. Kita nak literally automate semua proses ni lah. Alright. Tapi kita jangan pergi situ dulu. Kita nak tengok dulu perbezaan Superbase ni sebenarnya. Yang aku tutup aku punya CLI ni. So sekarang kalau aku pergi dekat sini, aku boleh sign up. Kita cuba sign up dulu, aku nak tengok lah. Zaf@hosted.com ataupun ni lah, pakai email aku lah, zafranuddin.zafrin@gmail.com. Dan aku nak tambah satu untuk kita bezakan yang ini adalah server hosted, Superbase hosted, berbeza dengan Superbase local. So kita akan tengok kejap lagi lah kenapa kita kena buat macam ni. Password aku simple je, 123456, 123456, just untuk testing je lah. Dan aku akan sign up.
Aku rasa tak ada masalah. Dan lepas sign up, dia akan pergi dekat login. So ini proses yang kita boleh improve kejap lagi lah. Aku rasa ada email sepatutnya aku dapat, tapi kita try dulu. Kita pergi dekat, biar aku check email dulu. Email aku tak boleh nak tunjuk lah. So dalam email korang sepatutnya akan dapat satu lagi confirmation daripada Superbase. Alright, aku perasan masih lagi belum hantar email confirmation sebab kalau kita pergi dekat, ada satu authentication ni. Pergi dekat authentication, dekat bahagian users ni, kita boleh tengok satu user kita lah. Jadi kita confirm, first and foremost kita confirm yang user kita dah sampai dalam database dan waiting for verification. Jadi memandangkan aku belum dapat, mungkin akan dapat kejap lagi lah, tapi untuk cepat aku akan delete dulu user ni. Okay, aku copy dulu email dia. Aku akan delete dulu user ni. Dalam production jangan buat ni untuk ajar sahaja. Aku akan delete. Dan kita pergi dekat satu sign in providers. Dekat sign in providers ni, kita boleh set supaya tak perlu pun langsung confirmation. Satu, kita allow user untuk sign up. Jadi kalau orang nak daftar pun boleh, kita kena enable. Satu lagi, confirm email ni kita kena turn off. Tekan je button ni. Turn off dan save changes. Jadi kalau aku pergi dekat cursor kita tadi, kita try untuk sign up sekali lagi lah. Jadi sekarang kita tak perlu langsung untuk confirmation, just untuk play around. Untuk production kena enable lah, untuk elak spam, untuk elak bot daftar dan sebagainya. Hosted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, set up. Lepas sign up, aku rasa dia akan direct, okay, dia betul-betul direct dalam kita punya dashboard lah. Itu kalau tak ada confirmation. So untuk local testing aku rasa tak ada masalah. Dan ini sistem kita. Ini betul-betul sistem kita. Buku, kita ada peminjam, ada hutang buku dan sebagainya. So ini daripada projek kita yang lepas lah. Jadi kita confirm dulu benda ni berjalan. Satu, dengan kita semak kita punya users. So user ni dah daftar sekali lagi lah. So tadi aku delete, sekarang dah daftar sekali kedua. Tak ada masalah. Dan kita boleh pergi dekat database semula. Pergi dekat database. Kalau atas ni macam mana aku punya table tadi? Pergi je dekat atas ni, dekat skema ni. Kita pilih public. Nama dia public. Okay. Pilih dekat public kita ni dan akan nampak balik kita punya table ni semua tadilah. Alright. So sekarang kita boleh pergi dekat buku. Ini untuk kita play around dulu untuk make sure everything works. Tekan insert, insert row. ID tak perlu isilah, dia akan auto generate. Yang lain ni kita isi sendiri.
buku aku nak letak nama buku contoh satu lah. Author, Zaf, ISBN, kita pakai ISBN 1234. Untuk contoh sekali lagi, selebihnya kita biarkan dan save. Kalau kita pergi balik dalam kita punya website, aku just refresh sahaja, kita boleh nampak buku kita yang pertama lah. Jadi bermaksud semuanya berjalan lancar dan ada satu masalah yang sangat besar lah. Sekarang ni kalau kita pergi dekat .env kita tadi, ini semua connect dengan production. Masih lagi tak nampak masalah dia? Jom aku tunjuk sekejap. So sekarang ni kita nak pergi kepada deployment. Project aku dah delete dah dalam Netlify. Sekarang ni kita start daripada zero balik. Aku pergi dekat GitHub. Aku akan connect lah aku punya project dan sebagainya. Nama projek aku Bukugo. Dan kita akan connect. Nama projek Bukugo 2. Dia akan tanya beberapa benda nak set up lah. Branch to deploy. Tak tahu kenapa dia dapat connect. So connection betul. Kita pergi dekat GitHub kita lah. Dekat GitHub kita, Bukugo ini aku punya Bukugo. Aku pergi dekat code dekat sini. Dan branch kita adalah master. Jadi mungkin kita kena refresh kejap lah. Aku copy ni dululah. Aku refresh. Kita start balik daripada awal. GitHub. Lepas tu authorization kita. Tulis balik Bukugo. Dan aku pilih Bukugo dalam senarai ini. Tekan yang ni. Nama dia Bukugo 2. So sekarang adalah. So tadi ada bug, aku tak tahu apa. Aku pilih master. Nak tahu ni kita pergi dekat sini lah. Ini memang branch dia ataupun cawangan dia. Cawangan dia adalah cawangan master. Jadi kita ambil itu. Base directory yang lain ni biarkan saja. Cuma aku nak kita fokus dekat environment variables ni lah. Jadi pause kejap. Sekarang ni kita ada dua server kalau perasan. Satu yang kita nak hosted, macam Supabase ni kita panggil hosted. Sebab semua orang satu dunia boleh akses. Kita akan buat benda yang sama juga dengan Netlify. So nanti kita dapat dia punya URL lah apa benda. Ini yang kita akan host. Ini satu version. Dan satu lagi version adalah dalam kita punya komputer. Ini kita punya komputer, localhost 3000. Jadi kita tak nak campur adukkan dua environment ni. Dalam software engineering kita panggil, yang dalam komputer kita panggil sebagai local. Dan yang kita host ni kita panggil sebagai production. Ada banyak lagi environment. Aku tahu mungkin ada yang risau aku tak explain. Tapi ada banyak lagi environment. Cuma sekarang ni kita fokus dekat dua. Local dan juga production. Fikir tu je, jangan serabut kepala. Okay, so sekarang ni environment variables aku akan import from .env files. Tak susah pun. Pergi dekat kita punya .env ni, aku copy ni semua. Copy. Pergi dekat aku punya browser, paste semua ni. Contain secret value tak payah kita klik. Sebab semua ni masih boleh akses lah. Sebab kita tak perlu risau ni next public. Dan juga ini adalah next public lah. Aku biarkan yang lain, aku akan tekan deploy Bukugo. Aku akan klik di sini. Ini version kita yang kedua lah untuk aku ajar CI/CD. Selepas dia sukses, aku rasa tak ada masalah sangat. Kita pergi dekat deploy lah. Kalau kita risau, kita pergi dekat deploy. Klik dekat sini dan kita pantau dekat sini. Sekali lagi dekat deploy. Ini kita punya sistem yang tengah nak deploy ni. Version kita yang sekarang ini. Dan bawah ni adalah dia punya step-step lah. Okay. So sementara dia tengah deploy ni, aku nak kita semak kalau ada perubahan. Ingat tak dalam aku saran sangat korang follow balik video lepas. Ikut balik video lepas, aku akan ajar topik Git. Git ni sangat penting lah untuk CI/CD ni. Tak ada Git ni pening sikit lah kepala korang nak set up CI/CD. Jadi kat bawah ni kalau aku tekan ataupun tulis Git status,
Ada beberapa perubahan lah. Perubahan ini dan so on so forth. Ini adalah perubahan yang kita buat dalam ubah nama ni tadi, kalau ingat lah. Jadi aku akan tambah semua file ni. Aku select semua file ni. Dia akan jadi warna hijau. Maksudnya file ni dalam kita punya stage. Sudahlah. Ada lagi, nanti mungkin aku akan buat kelas CI/CD lebih in-depth lagi. Sekarang ni just go through saja. Dan git commit feed update env. Baik, itu yang kita buat tadi. So sekarang kita pergi dekat sini. Dia ada error lah. Error dia yang pertama, kita pergi dekat bawah ni. Super base. So ini exactly masalah yang kita buat tadi lah. Sebabkan kita ubah dia punya key dia, value dia jadi benda lain. Jadi akan effect dekat sini. So mudah saja. Pergi dekat sini balik. Aku push benda ni. Okay. Aku catat balik lah. Dan kita ada juga git push. Ni tak ikut susunan. Ni aku just list down apa sahaja yang kita ada sekarang ni. Git push termasuk salah satu manual step kita lah. Kita ada git push. Kita sebenarnya ada build juga. Kalau kita pergi dekat Next.js ni punya pipeline. Ini kita panggil pipeline. Dia punya log dia. Dia ada login apa yang sudah terjadi. Kita perasan dia akan run satu command next build. Ini sebenarnya proses manual juga. Okay. Kita boleh try run kali. npm run build. So bila kita run npm run build, dia akan run exactly apa yang kita nampak tadi lah. So aku rasa tak ada error. Selepas dia ini selesai, maksudnya dia akan generate static files dan juga genetic, semua benda yang perlulah untuk generate kita punya ataupun setup kita punya server tadi. Ini semua apa yang dia dah go through dalam proses build kita tadi. Jadi build ni termasuk dalam kita punya manual step. Cumanya dalam kita run locally, kita dah ada server dah. Just take note kalau korang dah run npm run dev tadi, korang mungkin kena restart balik server lah. Mungkin ada masalah dan sebagainya. Jadi restart balik server. So sekarang kita pergi balik dekat kita punya command ni. Aku punya browser, pergi dekat deploy. Dan nampak tak? Sekarang dah publish. Dia susunan dia paling latest dekat atas lah. Ni yang tadi punya latest sekarang dekat atas sekali. Kita tengok, kita inspect apa yang jadi sebenarnya. Ada banyak proses. Ada initialize, ini dia setup dia punya environment, dia punya build process, deploy. Dan aku nak bagi tahu satu hint lah. Sebenarnya ini pun dah dikira CI/CD. Sangat mudah sebab kita pakai Netlify punya konsep dia sendirilah dan CI/CD dia. Jadi dia dah baca projek korang. Oh, ini projek sekian-sekian dan ini adalah step dia untuk CI/CD dia lah. Jadi aku tunjuk dekat sini. Apa itu CI dan apa itu CD. CI ni adalah inilah, building ni adalah proses CI. Aku confirm dulu, aku check dulu dalamnya. Ini adalah proses CI sebab dia nak run semua ni, dia nak build semua ni. Dan make sure tak ada masalah lah. Dan ia juga termasuk dalam CD juga. Sebab untuk deploy, dia perlukan apa yang kita dah build tadi lah. Contoh tengah buat Lego, Lego tu nak pakai Lego yang sama juga untuk deploy. Jadi kita pergi dekat sini, kita boleh tengok. Ini apa yang dia dapat daripada step sebelum ini. Dia akan deploy guna apa yang dia dah buat tadi lah. Jadi ini roughly CI/CD yang kita dah ada. Mudah kan? Kita tak perlu nak terlampau complicate untuk setup itu, setup ini. Daftar dekat Netlify, dah ada CI/CD korang sendiri. Cuma aku nak advance lebih sedikit lah. Sebab sekarang ni nampak terlampau simple. For a good reason. Dan kita nak tengok perbezaan hosted server kita dan juga local server kita. Jadi, pergi dekat project overview. Korang akan dapat satu URL. Ini URL dia. Ingat tak aku daftar apa tadi? Aku daftar zafranuddin.zafrin tambah hosted. Kita try. Kita pergi dekat sini, manager login. For some reason,
apa yang aku buat dekat local tadi, ini local, boleh akses dekat hosted. Pelik tak? Boleh cuba, kalau boleh jawab, cuba jawab dulu sebelum aku bagi jawapan. Dan jawapannya adalah kita connect dengan database yang sama. Contoh ini kita set up connection tadi kan, app framework ni. Kita bagi value yang sama dekat hosted. Dan juga dekat local kita. Dekat local, kita set up dekat sini. Aku tutup yang lain ni lah. Dekat local kita set up dekat sini. Tengok koh something.superbase.co. Dan ini dia punya publishable key dia. Dan kalau korang ingat, kita pergi dekat sini balik. Masa kita set up project ni, kalau ingat lah, kita set apa dia punya environment dia. Kita set yang sama juga. Sebab aku copy paste exactly dari sini, aku copy. Aku pergi dekat setup tadi lah. Boleh patah balik lah minit ke berapa tadi yang masa kita baru nak set up Netlify ni. Disebabkan itu, kita boleh login credentials yang sama. Zafranuddin.zafrin plus hosted@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh sign in. Jadi ini bermaksud kita guna database yang sama dan connection yang sama. Jadi nampak tak? Aku belum daftar dekat hosted. Jadi apa masalah dekat sini? Okay, sekarang ni nak ubah mindset korang. Sebab kat luar sana ramai dia yang pakai hosted Superbase, connect dekat local aku tahu. Sebab aku pun antara yang guna ni lah sebab sangat mudah. Tapi bila dah mula go through lebih serius dengan projek korang, vibe coding ni fasa pertamanya korang nak explore dan sebagainya. Dan fasa yang seterusnya adalah nak go really get serious into the project lah. Sekarang ni kita nak mula serius, kita dah kena asingkan production dan juga kita punya local setup kita. Jadi cara yang untuk aku nak suggest ni adalah gunakan Superbase local. Simple ya. Jadi apa yang ada dalam production ni, korang perasan kan, ini pun production. Aku tak ingat kalau dia ada setup benda lain ke, ini branch lah. Selain production dan juga local, kita ada satu lagi kita panggil sebagai staging lah ataupun UAT. Mana yang software engineer tu memang dah tahulah konsep-konsep ni. Tapi untuk web coder, kalau tak pernah dengar, boleh Google dulu. Ataupun kita tanya dekat Gemini lah. Beside prod and local, what are the other ENV in deployment software? Dia akan beritahu beberapa jenis-jenis lain lah. Biasa ada local, biasa ada production dan juga staging. Aku patut pakai yang lagi laju tadi, tapi tak apa. So nanti dia akan beritahu akan ada staging dalam kita punya senarai ni lah. Nampak tak? Dia bagi tahu flow dia. Sandbox dalam kita punya local. Lepas tu kau dah develop, kau nak push, contoh kau ada QA dalam team kau, boleh tolong tengok tak benda ni betul tak dan sebagainya. Kita tak pakai production, kita pakai dalam satu lagi stage kita panggil UAT ni. QA ni aku rasa boleh pakai sekali dengan UAT ataupun staging. Lepas tu dia akan verify semua. Okay, green light, boleh deploy dekat production, barulah ni je tak masuk pula. Okay, sini. Ni cantik. Local, staging, prod. Dan lebih ni lebih advance lah. Kalau team kau besar, beribu-ribu engineer, memang akan pakai lebih kurang semua ni lah. Tapi untuk macam kau seorang, pakai local dan juga production. Local dan juga production. Ataupun nak set up staging, mungkin kita buat video lain lah. So sekarang ni kita dah tahu satu konsep kita panggil sebagai CI/CD dan juga environment yang berbeza dalam sistem kita. Aku check kejap video masih record ke. Sebab lagi lama video ni record, lagi ada chance untuk crash lah. Jadi aku nak pastikan semua berjalan lancar. Jadi sekarang ni next step kita dah recap lah. Recap CI/CD concept. Lepas tu kita belajar environment concept, iaitu production versus local. Ada juga lain macam staging lah, tapi sekarang untuk fokus kita adalah production dan juga local. Apa lagi? Linkage between database and server.
Lepas tu kita belajar hosted versus local setup. So hosted kita dah tengok. Setup local ni yang ramai mungkin culas lah nak setup sebab renyah kan, ataupun mungkin tak faham dan tak nampak keperluan dia. Tapi memang perlu, terutama bila nak get serious dalam buat software ni lah. Jadi kita tengok. Dalam local Supabase, kalau kita tak tahu, macam biasa kita tanya AI. Okay, I have prod Supabase for hosted. Now I want to set up and separate local Supabase. I already have a Supabase setup installed. What now? Ataupun kita try yang laju sikit kot. Aku stop dulu, aku ambil yang fast punya, tekan enter. Dia akan bagi kau mungkin komen lah, komen apa yang kita nak buat. Okay, Supabase init kita dah jalan, kita dah run sudah sebenarnya. Cara nak tahu, kita pergi dekat cursor kita tadi, tekan command B ataupun dekat view appearance, ada satu ni lah, primary sidebar. Dia akan buka dekat kiri ni, korang punya ni. Cara nak tahu Supabase ni dah init, dah initialize, pergi dekat Supabase ni, boleh nampak config.toml. Ini dia nak bagi tahu, okey lah, projek korang dah ada Supabase local. Cumanya kita tak connect server local kita dengan Supabase local. Itu yang ramai confuse sebenarnya. Jadi kalau kita pergi dekat sini, Supabase init, login kita dah tadi, link pun sudah kalau ingat. Ini dia ajar untuk pull. Aku tak rasa kita perlu pull sebab kita dah ada migration file tu. Jadi, jom kita mulalah. Manangkan aku dah ajar ni, kita go through sama-sama. Aku clear dulu. Aku tutup muka aku kejap. Supabase start. Aku tak pasti aku dah start ke belum. Bila je dah start, dia akan bagi korang credentials yang sama juga macam hosted. Tapi untuk yang ni, kita akan ubah yang ni kejap lagi lah. So dia settle je initialization dia nanti, dia akan bagi credentials untuk ni exactly lah. Mungkin untuk korang kalau belum set up lagi akan makan masa sikit lah. Dan satu lagi, make sure korang ada Docker. Docker ni boleh download. Ini Docker kat atas ni lah, kalau nampak ada gambar kapal dan juga ikan paus ni. Docker percuma dia. Pergi dekat Docker, ke download Mac. Dia akan bagi kau satu software untuk setup. Untuk Mac pun ada, untuk Windows pun ada, semualah. Mac, Windows, Linux. So ini tak ada masalah lah. So setup Docker, tak perlu tahu detail sangat. Just untuk belajar ataupun kita setup Supabase cukup. Sebab Docker ni ada topik yang lain. Kalau perasan dalam aku punya kelas ni, dia dah melalut sikit lah, sorry lah. Kita ada satu kelas khas untuk Docker. Mungkin dalam, tak tahu, minggu akan datang aku akan buat Docker. Tapi sekarang ni cukup untuk korang install je lah dulu. Lupa pula nak mention. Kena ada Docker sedikit lah. Tapi setup dia tak susah pun. Semua komputer boleh install. So sekarang ni dia tengah download image. Image untuk setup Supabase kita. Okay, kita boleh, sebenarnya boleh pantau juga. Aku pergi dekat Docker ni. Pergi dekat dashboard dia. Kita boleh pantau real time apa yang dia buat sebenarnya. So ini nama projek-projek aku yang lepas lah. Yang mengarut-mengarut semua aku ada dalam ni. Tapi kita nak pantau satu. Yang warna hijau ni. Kalau perasan nama projek aku, My Library. Dan kita boleh buka benda ni. Nampak tak? Ini semua image yang Supabase pakai lah untuk create dia punya container dia. So ni memang konsep yang advance sedikit. Dan dekat kiri ni boleh tengok lah apa image yang dia dah download. Image ni macam CD lah. Untuk run game ke apa ke, yang lama-lama yang tahu otai, nak kena ada CD, nak setup ini, nak setup itu, ataupun .iso ke apa ke. Ini konsep-konsep dia lah. So, sekarang ni image ni yang dah ada dalam aku punya sistem.
Jadi tutup ni, kita tak nak terlampau kompleks. Alamak dah kacau Docker pula. Tak apa, itu kau tak perlu risau. Sebab konsep yang kita nak target sebenarnya tadi dekat sini je. Simple je. Pergi dekat env, buang semua ni. Okay. Buang semua ni sampai equal ni lah. Sampai equal ni, stop. Jadi mana nak dapat value yang baru? Value yang baru ni adalah dua. Satu, API URL. Satu lagi, publishable key. Ataupun dia tulis ni, sb_publishable. Kita copy ni. Dan juga kita copy publishable key. Dia bukan setakat itu saja. Dalam threads aku ada kongsi kelebihan ada Supabase local. Aku save dulu. Ini API dia. Kalau kita nak tengok database dia, macam mana? Sebab tadi kita nampak ni kan. Cantiknya ada dashboard dia lah, ada ini sebagainya, boleh klik-klik, boleh insert. Dalam local pun sebenarnya ada juga. Kita pergi dekat studio URL. Nampak tak studio URL ni? Dia akan buka dekat sini. Tapi ni dalam, aku tak nak kacau ni lah, aku patah balik. Aku akan copy studio URL ni, pergi dalam browser sendiri. Lagi senang tengok dalam browser. Cuma ada beberapa feature yang Supabase dah strip down lah. Strip down ni contoh maksudnya dalam feature ni ada beberapa feature yang dia tak tunjuk. Contoh dalam hosted, kau boleh list out semua projek kau. Contoh aku tekan dekat sini, ada 2 projek. Tapi untuk Supabase local, memandangkan dia pun local lah sebenarnya masuk akal, akan ada 1 projek saja. Yang lebihnya mana hilang dia. Okay. Jadi kalau tak nak pakai yang ni, tak nak pakai configuration kita yang dekat sini, SB, publishable, so on and so forth ni, aku dah ubah ke okay lah. Kita boleh juga pergi dekat connect kat sini. Ini dalam kita punya local Supabase. Tekan connect dan nampak menarik kan? Cuma dia pakai anon key. Okay, mungkin local ni masih lagi outdated sebenarnya. Kita dah tak pakai anon key lagi dah. Jadi yang ni mungkin Supabase team kena pantau dan update lah. Okay. Sebab anon key ni memang version lama punya lah. Aku punya pakai berapa tahun lepas dah pakai itu. Sekarang ni kita tak pakai itu, kita pakai yang ni je. Literally ada mention sp_publishable. Mana yang secret tu dia akan tulis _secret. Jadi ini lebih selamat untuk kita configure sebenarnya. Sebab kita nampak ini boleh publish, ini jangan publish. Okay. Okay, sekarang kita dah ada ni. Macam mana kita nak verify? First kali verify dekat macam biasa, pergi dekat table editor ni. Okay, ini dalam local. Pergi dekat table editor. Kita boleh nampak ini yang kita dah ada, kita punya database. Jadi kalau kita nak reset, contohlah Supabase db reset. Dia akan recreate balik database kita daripada scratch. Sebab sekarang ni ada banyak-banyak benda mungkin yang daripada video lepas dan sebagainya yang kita sudah run. Tapi sebenarnya untuk kita video kali ni kita nak start fresh, kosong tanpa ada sebarang data-data yang lepas lah. Once saya dah set up dia Supabase db reset ni, mungkin aku sorok muka aku sekejap. Okay, kalau sorry lah tak perasan tadi mungkin korang tak nampak. Ini API URL. Ini publishable key lah. Untuk kita letak kat sini. Ini API URL, publishable key. So ini je konsep dia. Aku scroll bawah balik lah. Dan aku boleh refresh. Dia akan nampak sama juga. Tapi kita start with a blank slate lah. Start daripada kosong balik. Jadi semua kosong. Alright. Memandangkan kita dah ubah kita punya credentials ni, apa jadi kalau aku login balik? Ni kalau aku, ni buku Go ni kan. Buku Go ni yang kita punya hosted lah. Korang boleh pergi dekat URL ni untuk play around ke apa ke. Mungkin aku akan delete lah nanti. Kalau aku pergi dekat create next app ni, okay, aku try login. Yang kita dah login tadi sebenarnya dia kick out kita. Dia tendang kita keluar balik sebab kita dah reset database. Jadi aku boleh ataupun kita try lah untuk make sure aku cakap betul.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan begitu invalid login credentials. Sebab database dia tak sama. Okay. Database dia tak sama sebab kita dah configure dekat sini. Jadi kalau kita pergi dekat sini balik, hosted versus local setup, local superbase setup lah. Ini kita dah belajar sekarang. Alright. Kita pergi dekat create next act ni. Aku rasa untuk SEO kita kena ubah lah. Bagus juga untuk SEO sekejap SEO pun penting tapi nantilah. Ni banyak sangat konsep kita boleh belajar sebenarnya dengan web coding ni. Aku pergi dekat sign up. Aku nak pakai local. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku boleh sign up. Dan aku boleh login. So sekarang ni kalau perasan lah, aku suruh aku punya agent ni dulu. Ini local. Ini local. Dan kalau aku pergi dekat production, local tadi sudah. Aku pergi dekat buku Go ni. Ni aku tutup lah. Okay. Aku pergi dekat sini. Pergi dekat user, aku rasa dekat ni lah. Okay. Authentication. Local tak ada. Nampak? So, sekarang ni local tak ada. Kita dapat asingkan kita punya database. Itu goal yang sangat penting sekarang. Kita nak asingkan database local dan juga database production. Contohlah kalau ada orang dah pakai kita punya sistem dan dalam local korang terbuat something yang damaging sistem korang tak perlu risau. Just undo je dalam local, tak akan effect dalam production. Okay. Sekarang kita dah ada 2 separate database. Kita pun dah connect masing-masing dengan database yang betul. Hosted server dengan hosted superbase. Local server dan juga local superbase. Kalau masih confused lagi, kita try lukis. Hosted server connect dengan hosted superbase. Okay, local server connected to local superbase. Dan sepanjang proses ni, kalau perasan kita tak pakai AI sangat, kecuali untuk just asking around semua ni. Tapi korang dah dapat banyak ilmu untuk set up beberapa environment yang penting ini. Belajar dah konsep basic CI/CD. Untuk pemula lah, ada advance sebenarnya CI/CD ni. Yang aku touch ni baru scratching the surface saja. Dan ada sentuh sedikit pasal Docker. Docker slide touch lah konsep. Just basic, literally basic. Nanti aku akan cover dalam kelas-kelas yang lain lah. Ada Docker dan juga CI/CD sudah, Docker sudah. Actually ini pun cover juga. Okay. Sudah cover. Alright, Alhamdulillah. Sekarang kita dah ada 2 spread ni. Kita nak tengok apa lagi. Contoh kalau kita pergi dekat tambah buku. Ini dalam hosted version kita. Aku boleh tambah buku buku hosted Zaf ISBN 1234 genre. Aku tak tahulah. Aku just ambil add book. Dan kita boleh tengok yang kita punya nampak tak ada masalah tadi. So itu adalah masalah validation. Validation kalau kita tak set up betul-betul dan juga UI UX lah. User akan accidentally tekan add book 2-3 kali. Nampak kenapa macam tak ada effect dia, aku tekanlah 2-3 kali kan. Jadi effect dia akan beri kesan dekat ni lah. So UI UX ni nanti aku akan ajar lah advance lagi. So sekarang kita dah ada, mungkin aku boleh delete ni lah disebabkan kesilapan kita tadi. Just delete je. Dan kita ada 2 buku. Satu hosted. Tapi kalau kita pergi dekat local superbase kita, ini local 127001 ni local. Aku semak dekat buku, tak ada pun buku tersebut. Okay, kosong, tak ada apa. Aku refresh pun tak ada apa.
Cuma dekat sini adalah buku tu. Dalam hosted ada buku tersebut. Inilah buku yang kita maksudkan. Jadi sekarang jelaslah kan apa beza local juga hosted. Memang perlu, especially satu kalau kerjasama dengan tim. Yang kedua bila kita dah mula bermain dengan data customer ataupun dah mula main transaction dengan customer, dah ada handle privacy orang, kita tak nak tercampur, tak nak terdelete, nanti akan makan maruah kita lah, maruah company dan sebagainya. Jadi kita tak nak macam ni. Bayangkan kalau Maybank staff dia dapat connect local dengan production directly. Bayangkan kalau Maybank punya staff dapat connect dengan production direct. Boleh nampak isu kan. Contoh kalau junior baru masuk tersalah something. Kita tak nak lah benda-benda macam tu, okay? Alright. Jadi topik yang seterusnya untuk kita cover adalah deployment ni masih basic. Contoh kita nampak ni buku Go kan. So sekarang ni aku ada beli satu domain untuk belajar ni. Aku beli dekat aku rasa Namecheap ataupun Pokpan. Ni aku rasa ramai berminat lah untuk konsep ni. So sekarang ni Namecheap ni tempat kita beli domain. Ada banyak lagi, ada Pokpan, satu lagi ya, aku tulis. Okay, aku tutup dulu sebab ada nampak nanti aku punya domain dan sebagainya lah. Dalam konsep ni kita nak set up contoh pustakawan. Ni aku belilah pustakawan.my aku rasa. Jadi kalau kita pergi dekat sini tak ada apa. Okay, so ni aku park dekat Pokpan. Tak ada apa, masih lagi aku expect dia akan buka aku punya ni lah, buku Go nombor 2 ni. Jadi macam ni kita nak set up. Okay, first kali korang kena beli domain ni lah. Contoh Pokpan nak beli mudah je. Okay, contoh kau nak beli nama domain apa, dalam bawah RM20 something lah, RM20-30 kau boleh beli. Dan dia akan 1 tahun punya value. Okay, contoh satu juga example.com, contoh lah. Contoh aku nak beli yang ini, aku tekan search dan dia akan bagi beberapa candidate domain yang sesuai. Jadi contoh untuk literally contoh satu tiga example ni, cost dia $11 je dalam berapa ringgit lah. Jadi mahal sangat juga kan. Aku contoh lah buku Go. Buku Go ni aku tak minat pun nama dia sebab aku tu pakai pustakawan. Buku Go lah, contoh lah buku Go. Ni kalau aku tunjuk mesti ada yang senyap-senyap beli ni. Tapi tak apa. Okay, dalam berapa je? $2. Cuma perhatikanlah kalau korang nak renew, contoh hari ni Disember 2025. Disember 2026 tahun depan, dia akan charge harga ni lah. Jadi aku sarankan lepas korang beli domain, terus disable dia punya auto renewal, dia panggil konsep dia. Auto renewal tu cancel kan. Jadi contohlah kalau projek tu korang tak minat, tak adalah tengok bank statement macam mana datang benda ni kan tahun depan, sebab confirm akan terlupa punya. Jadi delete terus. Kalau projek tu menjadi, korang nak renew, baru korang enable lah button auto renewal tu. Aku harap aku sebut betul lah, auto renewal. Dia ada checkbox lah, kau nak check ataupun tak nak check. Okay. So sekarang ni aku akan sign in dulu. Aku akan tunjuk muka aku dulu. Aku akan sign in dalam aku punya Pokpan. Aku nak tunjuk cara nak set up je. Untuk domain ini sahaja ya. So lepas korang dah beli domain, nak kena remember. Lepas tu kejap bagi aku login dulu. Dan kita akan pergi dekat satu section yang namanya DNS. Okay. So sekarang ni aku rasa aku boleh tunjuk kot. Macam mana aku nak tunjuk apa yang perlu sahaja. But DNS ni pun bahaya juga. Kalau orang nampak, dia akan boleh buat benda yang yelah faham-faham lah kan. Dia akan tahu bila nak buat ini, bila nak buat itu, boleh dapat detail-detail macam ni. Tapi aku tunjuk satu je, memandangkan ini untuk belajar. Okay.
So aku sudah buka aku punya DNS. Dia akan tunjuk list lah. List dia macam dekat belakang ni. Aku tak tunjuk. Mungkin boleh lah. Tapi aku rasa aku tak tunjuk. Dia akan buka satu form macam ni. Okay. Ini TTL, answer, value. Apa benda nak isi ni? Jadi kita pergi dekat satu. Aku boleh tutup ni lah. Buku Go ni aku boleh tutup. Sebab kita nak buat something sekarang. Pergi dekat project configuration. Ke dekat mana aku lupa. Oh ni, domain management. Pergi dekat domain management ni. Add a domain. Pilih add a domain you already own. Kalau nak beli dengan Netlify pun boleh, tapi aku tak pernah cubalah. Manakan kita dah ada pustakawan.my. Aku copy dulu je benda ni lah. Verify. Lepas tu tekan add domain. Aku tak tahu kenapa dia tak proceed next step, sebab ni nampak confused kan. So aku tekan add domain lah. Lepas add domain dia akan bagi satu step untuk korang set up. Jadi ini dan ini. Maksudnya kalau sekarang ni lah. Sekarang ni on the spot aku pergi dekat yang aku copy tadi, pustakawan.my. Dia akan nampak benda ni lah. Gambar. Alamak dia punya gambar babi kan. Tapi ialah untuk demo saja. Sekarang ni aku pergi dekat, tekan button ni. Okay. Dia akan bagi kau benda yang nampak complicated. Tapi kalau kau follow through aku punya tutorial yang lepas, bila nampak benda macam ni, benda pertama kau kena fokus mata kau dekat sini. Okay. Simple je. Kau fokus mata dekat sini. Cuma ni dia tulis alias. Ataupun alias, a name ataupun cname lah. Jadi copy benda ni. Ini saja kau perlu copy. Okay. Daripada awal apex ni sampai .com ni. Itu saja copy. Alright. Pergi dekat Pogba ni. Aku nak tunjuk magic lah. Tunjuk magic. So atas ni ada satu list jenis type. Jadi instruction tadi suruh apa? Dia suruh cname, alias. Jadi kita pergi dekat sini. Cari cname. Host biarkan saja. Biarkan saja sebab kejap lagi aku tunjuk lah bila kita kena isi host ni. So biarkan saja kosong. Okay. Sebab ini adalah root dia. Nampak sini. Pustakawan.org ni ada root. Dia tak ada www dekat belakang ke ataupun example kan. Jadi kalau ada example ni, baru kita letak dekat sini example ni. Okay. So sekarang tak ada, kita biarkan sebab dia adalah root. Value dia adalah yang kita dapat tadi lah. Okay. Notes tak ada, aku akan tekan add. Lepas aku tekan add ni, aku kena sorok lah sebab dia akan tunjuk kat belakang ni. Bagi aku tunjuk muka aku dulu, aku akan tekan add sekarang. Oh, dia ada error pula. Alias, dah ada dah. So sekarang ni alias dah ada. Okay, aku tunjuk alias dah ada dah kat bawah ni. Okay, aku just copy ni. Aku tak ingat setup spesifik dia, tapi aku rasa edit di sini. Alias dah ada, cname pun dah ada. So undo balik, aku rasa kena delete kot. Okay. Sekarang baru aku boleh save lah, dia tak boleh konflik. Macam sekarang ni konflik kan. So aku akan tekan add, aku suruh muka aku dulu. Dia akan jadi magic lah. You probably want to use an alias record step. Okay, silap. Aku ada typo. Okay, dekat sini dia mention dah guna alias. So dekat sini aku dah pilih alias. Sini flattening record. Aku tekan add saja. Okay, aku tekan add. Dan tak ada error. Okay, selamat untuk aku tunjuk. Dia beritahu inilah. Tak ada error. Jadi, buka ni, copy. Silap. Tak nak example ni, kita nak ini saja. Yang akan beritahu tak ada, masih lagi tak dapat ni. Apa yang korang perlu buat? Satu, semak dekat incognito. Okay. Satu lagi, semak dia punya HTTPS ni lah. So sekarang ni kalau kita pergi dekat Netlify kita tadi, pergi dekat bawah ni, boleh tutup lah. Refresh dulu. Kita verify. Sekarang pustakawan.my pending DNS verification. Kita biar dulu lah. Sebab kalau perasan, kita set ni tadi sebagai 600. 600 ni berapa minit? 600 berapa minit? 5 minit ke?
ke 10 minit. Sec in minute. 1 minit lah. So kita biarkan masa berlalu dulu, mungkin aku bebel ke apa, baru kita boleh access ni lah. Dalam masa yang sama, kita pergi dekat bawah ni. Aku rasa dah boleh set up dah kita punya verify. Belum lagi. Dan kita tunggu dulu lah. Sambil kita tunggu ni, kita boleh set up yang kedua, www ni punya. Dan aku tekan pending ini, tekan sini. So value dia www lah. Jadi kita pergi dekat sini, tambah satu lagi. Dia nak apa ni? Dia nak CNAME. Okay, dan kita pergi dekat sini. So tadi CNAME kan, alias CNAME Flattening Record. So ikut yang tu untuk yang root tadi, pustakawan.com. Untuk yang ini kita set up CNAME directly. Dia punya ni www. Value dia adalah yang ni lah. Dari awal ni sampai hujung ni. Dan copy. Aku rasa tak ada benda lain. Aku add dulu. Boleh verify kat bawah ni lah. www.pustakawan.my. Dia pergi dekat mana. Okay. So sekarang aku boleh refresh aku rasa. Ataupun kita pergi dekat www dulu. www.pustakawan.my. Dan akan ada benda ni lah. Connection is not private sebab kita tak ada HTTPS lagi. Boleh tekan advance dan proceed dulu. Sebab kita nak tengok. And korang dapat website korang sendiri. Ni mana yang sabar ikut aku daripada 3 jam kelas yang lepas sampai sekarang, aku rasa korang tengah reaping the reward. But yang best ni sebenarnya beli domain, salah satu lah. Satu lagi nak buat website itu sendiri. Dan juga nak host website korang, connect database. Banyak lagi benda yang menyeronokkan bila kita belajar coding ni sebenarnya. Walaupun coding belum lagi in touch, kita belum sentuh banyak lagi, tapi korang dah dapat reward dah. Dah dapat dia punya benefit dia lah. So aku refresh dulu lah, aku rasa dah boleh kot. Tak rasa dia sepatutnya lama sangat. So ini sudah settle. Pustakawan ni, cuba aku try lagi verify. Kalau lambat mungkin aku akan pause kejap video ke dan cut lepas dia dah renew, sebab dia akan makan masa sebenarnya bila kita ubah DNS ni. Ada satu lagi cara. Contoh aku pergi dekat sini. Kat bawah ni ada satu lagi, fallback A record. Aku boleh cuba yang cara yang ni lah. Jadi kita pergi dekat sini, tekan A record. Host macam biasa memandangkan dia pustakawan.my, kita tak perlu tambah lah. Korang ingat kan aku mention tadi. Dan kita ambil value ni. Ini IP address untuk Netlify itu sendiri. Pergi dekat sini, answer value adalah ini, aku tekan add. If that host already exists, maksudnya dia tengah pakai inilah, alias ni. Okay, ada typo. Aku rasa aku tengah tukar screen macam ni tadi. Bila aku tukar screen macam ni, boleh nampak lah ada typo. Okay, aku delete ni lah, lepas tu aku save. Itu je pun. Jadi aku rasa dah boleh dah kot. Pustakawan.my ni satu. Aku nak yang tak ada www. Kita tengok dalam beberapa minit ataupun buka dekat incognito. And okay, menjadi. Ini menjadi. Jadi aku just proceed je lah. So sekarang ni masalah seterusnya adalah HTTPS. Okay. So sekarang aku tutup. Aku pergi dekat domain management. Kita verify dulu dengan refresh dia punya dashboard ni lah. Sekarang kat bawah ni baru aku boleh set up aku punya HTTPS. So sekarang ni dia pakai Let's Encrypt. Okay. Let's Encrypt ni satu, nak kata platform tu tak ada, satu macam tool lah untuk bantu korang dapat SSL secara percuma. Kalau banking dan sebagainya ni dah ada satu, literally akan beli certificate ni sebab dia banking kan, perlu lagi secure. Tapi untuk percuma boleh pakai Let's Encrypt. Tak ada nak bayar setahun ke, cuma sekarang ni Netlify ni dah tolong auto renew, tapi kalau korang manage sendiri, dia setiap 3 bulan korang kena set up cron ataupun scheduler lah untuk automatic update tu. Tapi aku boleh verify dulu. Dan aku boleh pergi dekat sini. Dia dah verify dah. Okay, just tutup lah. Senang cerita buka dekat incognito dia. Mungkin akan makan masa sedikit lah.
Tapi lepas itu setup saja, korang dah ada satu server yang sesuai untuk korang. Yang korang tak perlu setup benda banyak sangat pun sebenarnya. Just follow through aku punya guide ni lah. Aku boleh klik dekat sini, kita nak tengok. Masih lagi belum secure. Dalam masa beberapa minit lah aku rasa dia akan automatically update. Kita tengok lagi apa option lainnya ada. So ini kita pakai Pogban. Okay. Sekarang ni kita pakai Pogban. Dan aku nak sentuh satu lagi setup yang advance. So sekarang ni kita dah CI/CD kan. So sekarang aku nak bagi bonus dekat korang lah. Pogban ni just untuk beli domain saja. That's it. Untuk aku pergi dekat Pogban, aku pergi dekat Namecheap untuk beli domain saja. Tapi satu lagi hadiah ataupun reward sebab memandangkan korang dah tengok sepanjang video ni, aku tak tahu berapa minit sudah. Kita nak cover satu lagi konsep ataupun platform kita bagi Cloudflare. Okay. Aku nak check dululah. Aku rasa dah okey kot. Ataupun kalau belum okey, ada satu ni untuk aku hack cepat sikit lah. Pakai command ni untuk Mac, untuk clear dia punya DNS. Sebab DNS ni ada cache dalam kau punya komputer. Masih lagi tak ada. Kau boleh pakai cara tu, ataupun terus pantau-pantau lah. Kelakar pula. So ni memang akan makan masa lah. So sekarang ni kita dah abaikan dulu ni. Sebab kalau korang habis video ni mungkin tengok mungkin dah ada HTTPS dah. So itu memang akan makan masa. Bila bermain dengan DNS ataupun domain ni dia akan makan masa lah. Kadang 1-2 hari. Maksimum biasa 2 hari lah. Mungkin paling cepat aku dapat akses biasa dalam berapa minit je. Tak lama sangat. Jadi kita tak perlu risau sangat. Aku tutup ni. Aku nak pergi dekat satu platform yang aku mention tadi, Cloudflare. Aku akan login dulu dan mungkin aku akan tunjuk muka aku kejap lah. Bagi aku login sekejap. Dalam Cloudflare ni dia ada satu DNS management. Dia boleh secure korang punya website secara percuma. Kalau korang ingat ada satu masa Twitter down lah, apa lagi, banyak website down, dia mention Cloudflare is down. Kalau korang ingat lah. Inilah platform dia. Satu dunia pakai. Dia dah ada proven track record manage security. Dan percuma. Kalau nak lagi advance, contoh WAF punya feature, kau kena bayar dalam $20 lah. Kalau projek korang dah mula really serious, dah boleh pakai benda ni. Okay. Macam lagging pula aku punya ni. Anyway, bagi aku set up kejap. So, let's see kalau aku boleh hide apa yang tak perlulah. Ada beberapa domain lah. Aku rasa aku boleh tunjuk semua. Boleh tunjuk kot. Okay. So, bila korang dah daftar, dah login dan sebagainya, ini adalah apa yang korang nampak lah. Banyak website aku dah pakai. Ada unique visitor aku punya aku punya link page dah ada 5,000 visitor. Kau nampak free analytics sudah. Okay. So sekarang aku akan onboard a domain. So disclaimer. Ni kena disclaimer awal-awal lah. Bila setup DNS, tutorial aku bagi ni, even dengan klien aku pun aku bagi tahu dengan DNS hati-hati, ikut step betul-betul. Okay. Jangan ada terskip langkah dan sebagainya, sebab kalau korang tersalah langkah, tersalah setup DNS korang punya domain tu boleh lock. Bila dah lock tu jadi susah lah. Tak pernah lagi so far lock. Aku tak ingat, rasa lama dah, berapa tahun dulu mungkin pernah. Tapi bila lock ni memang susah. Kau nak kena contact dia punya DNS yang jual domain tu, nak kena buat ini, nak kena buat itu. So kalau ragu-ragu pakai AI. Tapi step ni sebenarnya tak terlampau rumit sangat ataupun tak terlampau senang sangat lah. Tapi aku akan tunjuk Jadi sekarang, website aku tadi namanya apa? Pustakawan.my. Alright. Pakai dia yang option ni, Quick Scan DNS Records.
Lain ni biar default. Okay, continue. Lepas continue, dia akan bagi kau option. Ni aku mention tadi lah. Kau boleh pilih bayar bulanan. Oh, naik dah $25 per month. Ke memang 25. Tapi sekarang kita pilih free saja. Ini kalau kau nak advance lah. Contoh aku mention tadi OWASP. So nak sebut OWASP ni. Ada beberapa security concern lah. Yang kalau korang rasa nak jual produk korang dalam website korang, korang kena pakai ni lah. Kalau nak main-main ataupun baru nak play around, baru nak belajar ikut video aku, pakai free dulu. Okay. Select plan. Dan dia akan senaraikan beberapa name server dalam korang punya pustakawan tadi. Okay, so ni dia dah baca dah tadi. Okay, ni yang aku daftar tadi. Ini pun sama juga. So semua ni ada proxy-proxy dia. Kalau kau enable proxy ni, kau dapat free HTTPS lah. Okay. So sekarang ini actual record. Aku tak ada plan ke apa. On the go aku rasa okay lah. Aku nak tunjuk Cloudflare, aku tunjuk Cloudflare lah. Dan kalau kau continue activation, masih belum ada apa lagi berubah. Okay, aku continue. Dia akan bagi kau instruction. Korang kena copy semua ni. Dan dalam kita punya pop ban, kejap lagi aku tunjuk, kita kena delete 4 senarai ni. Okay. Alright. So, ambil nafas. Ambil nafas. Ikut step ni betul-betul. Mana aku boleh tunjuk, aku rasa aku boleh tunjuk, aku tunjuk. Dan jangan skip mana-mana step lah. Okay. Sebab kita nak pindah name server daripada pop1 nak pindah kepada Cloudflare. Alright, jom. Ya, aku tengok dulu aku nak kena tunjuk ataupun sorot credentials ke. Aku rasa aku boleh tunjuk. Sebab banyak domain aku tak nak beli lagi pun. Mungkin aku tak nak radio. Di sini aku tunjuk. Aku rasa aku boleh tunjuk. Okay. Selamat untuk aku tunjuk lah. Sebab banyak domain ni aku dah tak nak pakai lagi dah. Contoh pustakawan. DNS tadi mana aku dapat button je dekat sini. Dekat bawah ni. Okay. Lepas aku, okay ni. DNS ni. Ini DNS yang kita dapat edit A-name lah. Apa, alias tadi dapat C-name apa semua. Dekat sini. Sekarang ni untuk name server. Yang lebih serius lagi, lebih kena hati-hati. Kita kena buang semua ni. Tengok arahan dia tadi bagi tahu apa. Delete semua ni. Tambah yang ini saja. Jadi aku klik tu copy. Aku buang semua ni. Dan juga yang kedua lah. Ini dia punya second fallback dia. Aku akan submit. Okay. Dia akan bagi tahu kau. You appear to be removing our default name server. If you have any service configured for the domain, they will most likely break. Will only show this message once this login session. Are you sure? Macam aku beritahu, kena hati-hati lah. Just click OK dia lah. Kalau kau ikut step aku ni. And ini akan makan masa sikit. Aku rasa dalam 5 minit something. Ini akan makan masa. Dan by the end of it, korang dapat Cloudflare for free. Dia bagi kau banyak benefit. Contoh aku pergi dekat, mungkin dekat security kot. Pergi dekat overview. Sekarang ni aku tak ada ni lagi. Aku boleh pergi dekat aku punya landing page ni. Landing page aku sendiri. Aku boleh tengok analytic website aku. Ini aku rasa dalam satu hari je dah ada 300 orang visit aku punya landing page. Ramai. Ada berapa data yang sudah serve, berapa banyak cache lah, apa semua. Semuanya dengan menggunakan proxy Cloudflare itu sendiri. Itu bahagian security. Kita boleh juga manage kita punya SSL. SSL ni kejap lagi aku tunjuk lah. Aku tutup ni dulu kot. Ini SSL aku. Tapi sebab aku ni landing page tak static je. Tak ada database pun. Dia dah static website. Aku tak perlu risau sangat. Dan ada satu konsep kita panggil aku rasa security bawah open access. Kau boleh set up zero trust. Contoh kau ada staging kan. Staging kau tak nak semua orang tengok. Sebab kalau aku pergi dekat pustakawan.my, semua orang boleh nampak. Macam mana kau nak secure kan hanya staff kau dia yang boleh nampak website ni. Ni nanti
Aduh, aku rasa dalam advance kot. Banyak sangat nak cover. Kursus SEO, kursus Cloudflare lah. Okay, advance. So ini CI/CD yang lebih advance lah, sebab kita dah mula main dengan hosting, dengan kita punya name server. Ada apa lagi? Kau boleh secure korang punya website daripada AI. Kalau AI selalu pakai data daripada website korang untuk train kan, AI ni perlu train, kau boleh excludekan website korang. Jadi kalau AI ni nampak, oh website ni tak boleh access, macam mana nak buat? Jadi semua ni adalah. Jadi aku pergi dekat domain aku tadi. Domain ni pun aku rasa boleh tunjuk lah, pustakawan invalid name server. So kita pergi dekat sini lah. Bila kita buka dekat sini, verify balik kita punya name server sudah update. Okay, sudah update. Dan aku boleh check name server now, aku rasa. Dia akan beritahu lah, macam ni makan masa sikit. Tapi lepas korang dah sabar dengan proses ni, korang boleh dapat website dia tau. Dah boleh access ke semua feature-feature Cloudflare yang aku bagi tahu tadi. Okay. Alright. Aku rasa aku boleh wrap. CI/CD konsep ni dah cover dalam kita punya Netlify tadi. Topik payung ni kita panggil CI/CD lah. Tapi bawah payung ni ada banyak lagi konsep-konsep in detail, macam contoh DNS dengan name server tadi. Korang dah belajar beli domain, lepas tu DNS versus name server, pindah ke name server ke Cloudflare. Aku rasa banyak juga yang kita dah cover. Sebab aku memang, kalau boleh aku nak try sekarang ni, kalau boleh je dah set up semua ni. Sebab kalau je dah set up, korang takkan nampak lagi lah page yang ni. Dia akan beritahu korang punya senarai name server korang, senarai DNS korang. Okay, ikut korang lah. Mungkin korang nak spam button ni ke, ataupun tunggu. Dan boleh tunggu. Mungkin aku akan pause kejap dan kita revisit balik lah dalam beberapa minit. Ada option untuk pause tak? So aku ada start dengan stop recording je. Nanti aku cut lah. Okay. Alright. Kalau aku buka incognito sekarang, kita punya SSL dah ada. Tapi ini yang sebelum punya tadi. Ini yang kita set up dalam Netlify. Netlify kita sekarang dah ada SSL. Okay. Aku boleh confirm bila aku pergi, ialah buka website ni kan, pustakawan.my. Lepas tu aku boleh pergi dekat sini, ataupun setting, ataupun kalau korang mungkin korang kena klik dekat sini lah. Dia akan buka satu ni, connection is secure, buka detail. Jadi kalau buka certificate is valid ni, dia akan tunjuk let's encrypt code. Okay, ya, yeah, let's encrypt. So ini daripada kita punya setup tadi, dalam sini lah. Kita pakai let's encrypt tadi. Okay, let's encrypt. Ini maksud masih lagi pakai Netlify punya lah. Alright. Cubalah refresh lagi, aku rasa tak ada perbezaan pun. So Netlify ni dah habis kita dah tutup buku, kita dah settle Netlify. Tinggal kita punya Cloudflare ni sendiri.
Alright, nak 1 jam juga. 1 jam lebih juga lah kelas kita. Alright. By the way, aku baru jumpa aku baru jumpa option untuk pause recording dalam OBS, baru tahu. Anyway, kita dah dapat akses kita punya Cloudflare. Dia akan hantar email dekat korang punya email. Contoh bentuk email dia macam ni lah. Tak tahu lah boleh nampak ke tak. Dia akan dapat email bagi tahu is now active on Cloudflare, apa-apa domain yang korang beli. Dan bila dah aktif, akan nampak lebih kurang macam ni lah. Dan aku akan tunjuklah hotspot, location mana biasanya korang akan fokus korang punya kerja-kerja korang bila bekerja dengan Cloudflare ni lah. Jadi sekarang ni kita boleh tengok, first kali aku boleh pin. Ni aku punya kesukaan, aku boleh pin dekat kiri ni. Jadi setiap kali aku login, aku rasa setiap kali aku tukar browser ke apa pun dia akan maintain lah, tak silap aku. Dan nampak kompleks kan? Sebenarnya kalau kita nak setup, mudah je. Kita pergi dekat DNS. Okay, pergi dekat DNS records. Dan kita boleh nampak beberapa DNS yang kita sudah setup tadi. Memandangkan kita dah setup tadi dekat sini. Okay, tadi kita dah setup kan, abaikan yang ni sebab kita dah pindah name server kepada Cloudflare. Tadi kita ada setup dekat sini. Masa kita configure Cloudflare, dia akan baca semua yang kita dah setup tadi tu dalam ni. Okay, ini semua yang kita setup tadi lah, buku-buku semua ni. Dan aku sarankan untuk enable lah proxy ni. Untuk basic boleh enable proxy. Kalau tak tahu apa kegunaannya, just enable je. Dan kita boleh pantau dalam berapa saat kejap kot. Jom kita check lah, buka incognito. Kalau ingat tadi kita punya SSL pakai Let's Encrypt kan. Let's Encrypt ni daripada Netlify yang setup tadi. Jadi kalau aku lukis bentuk dia sekarang, tadi kita punya website pergi kepada Netlify. Okay. Atau lebih tepat dia pergi kepada Pogban lah. Pogban sebagai DNS dan juga name server. Dia akan pergi kepada Netlify. Jadi sekarang ni website pergi kepada Cloudflare dan Cloudflare akan pergi kepada Netlify. Jadi Cloudflare yang akan handle security website kita dengan proxy yang kita enable ni. Dengan syarat proxy tu kita dah enable lah, yang warna orange kau nampak tadi tu. Alright, aku nak pergi dekat pustakawan.my. Kita nak pantau satu je yang aku nak pantau. Aku rasa dah betul lah ni. Certificate is valid aku tekan. Masih lagi Let's Encrypt. Jadi cara nak setup dia, kita pergi dekat SSL. Okay. Kita pergi dekat SSL. Dekat overview. Dan pastikan ke atas ni kita punya nama domain kita tadi lah, pustakawan.my. Dan kita boleh pergi dekat configure. Dan sekarang ni dia tak ada keep track lagi. Pergi dekat configure. Dan kita boleh pilih nak full ataupun flexible. Okay. Yang ni aku rasa aku ambil full strict kot. Aku tak ingat apa yang aku selalu ambil. Kita try sekali lagi pustakawan.my. Ataupun mungkin Cloudflare pakai Let's Encrypt, aku tak pasti. Tapi ni masih Let's Encrypt. Aku tengok contoh aku ni website lah. Yang ni pun belakang Cloudflare juga. Mungkin akan ambil masa sikit. Kita pergi dekat sini. Sekarang ni pakai, aku tak tahulah apa benda nama ni. Google Trust Service dan sebagainya. Common name pun dah ada. Pergi dekat details. So ini semua dah ada daripada Cloudflare sendiri, kalau aku tak silap lah. Dan sekarang ni kalau kita pergi dekat sini masih lagi belum update lah. Jadi kita biarkan dulu, mungkin akan makan masa.
Ataupun kita boleh cuba ni. Aku kadang akan pakai option ni. Mungkin ada cache dan sebagainya. Jadi kita try cuba sekali lagi lah. Aku tak rasa ada perubahan tapi kita cuba dia. Refresh. Buka security. Tapi apapun anyway benda kita dah set up. Okay. Masih lagi let's include lah. Jadi kita tak perlu risaulah. Nanti akan makan masa sedikit. Ataupun kita boleh cuba satu lagi. Sekarang ni on the spot kita boleh cuba full streak. Save. Configure pun sudah. SSL pun sudah. Browser pergi origin server. Aku nak tengok ada statistik sikit tak dalam ni. Kalau orang dah nampak data macam ni dekat dalam ni, maksudnya dia dah mula lah. Dah mula set up dengan betul. Sekarang ni masih lagi let's encrypt kita punya tadi. Aku tak rasa ada option untuk disable. So sekarang ni let's encrypt perlu. Okay. Jadi website pergi kepada Cloudflare perlu ada SSL. Daripada Cloudflare pergi kepada Netlify itu sendiri pun kena ada SSL. Jadi daripada inilah sebetulnya macam ni. Sepanjang journey ni kena secure daripada awal sampai habis. Okay. Even Netlify kau pergi dekat Superbase nanti pun ada SSL dia. SSL dan sebagainya lah apa yang perlu configure. Ini semua journey untuk klien korang daripada awal sampai habis kena secure. Kalau tak secure, dah mungkin dah masuk topik security lah. Aku bukan pakar security tapi dah merasa dia punya side effect untuk security tu sendiri lah. Kalau ada pakar security yang boleh olahkan dekat komen ke apa ke pun membantu jugalah untuk kita belajar secara percuma dalam YouTube ni. Alright, aku rasa itu sahaja kot. Mungkin dalam video akan datang aku akan go through balik lah. Lepas dia dah properly configure, kita akan tengok dekat sini apa perubahan dia. Kita akan tengok dekat dia punya log, dia punya security dia, apa yang berubah dan sebagainya. Sekarang kalau kita pergi dekat security overview, masih lagi tak ada data lagi lah. Ini total traffic yang aku sendiri dah try around. Masih lagi tak ada benda untuk kita kaji dan sebagainya lah. Jadi untuk setup pertama, siap. Okay. CI/CD kita sekarang ni kita dah cover banyak dah. Aku rasa aku dah boleh recap. Kita dah cover basic konsep CI/CD. Kita dah tengok environment perbezaan production dan juga local. Kita dah tengok cara server kita ataupun kita punya website kita connect dengan database dan sebagainya, specifically Superbase. Kita dah tengok perbezaan hosted versus local setup. Kita dah tengok Superbase setup juga. Banyaklah semua konsep ni kita dah, macam aku dah beli domain. Tapi aku dah ajak korang mana nak beli domain dan cara nak buat selepasnya itu yang penting. Beli domain je tapi tak tahu nak buat apa, confuse nanti. Jadi korang dah beli domain, sekarang ni korang tahu nak buat apa dengan domain tersebut. Nak kena setup DNS je. Dan juga nak kena pindah name server kepada Cloudflare. Pindah kepada Cloudflare ni optional. Kalau korang nak ke tak nak ke. Contoh macam ni lah. Kalau korang dah sampai fasa ni, tak nak opt-in Cloudflare pun tak apa. Tapi kalau nak opt-in kepada Cloudflare, aku dah ajar tadi cara dia. Dan juga percuma sebenarnya. Itu yang win lah. Okay. Cloudflare ni bukan calon-calon company lah. Dia company besar juga. Satu dunia tahu. Kalau korang buka handphone korang, paling tidak korang dah pernah guna side effect daripada Cloudflare itu sendiri. Okay. Alright. Aku rasa ini sahaja. Aku just nak double check balik lah. Mana dah tahu sebelum kita habis video ni je dah set up. Ataupun mungkin ada benda aku terlupa ke. Certificate manager. Ada perubahan ke? Aku tak rasa ada perubahan. Ini kalau nak belilah. Macam aku beritahu tadi, SSL boleh beli. Sekarang ni dia pakai Cloudflare SSL. Aku tak rasa aku pakai ni lah. Kita last lah sebelum video ni habis aku belanja tengok mana tu dah update ke. Tapi SSL ni tak. Yang penting dah secure satu. Dan kita dah configure lah. Okay, masih lagi tak dapatlah belanja. Sorry lah. Mungkin dalam video akan datang aku akan tunjuk balik. Dan kita dah set up. Kita punya video sekarang dah ada 3 video dalam YouTube. Video 1 dan video 2. Okay, kita dah ada 2 video sudah. Nanti aku upload video ni, aku akan edit sedikit lah. Aku akan edit sikit kat mana yang tak patut. Dan kita akan ada 3 video kelas. Total dah dalam berapa jam dah ni? Dalam 3 jam, 4 jam jugalah total. 4 jam setengah dah.
total video percuma korang dapat belajar dekat YouTube. Okay. So YouTube ini aku punya YouTube channel. Yang lain aku boleh tutup lah. Jangan takut untuk tutup tab. Semak-semak je nanti. So sekarang dah ada 700 subscriber dah. Alhamdulillah, terima kasih yang dah subscribe. Ini aku punya kelas-kelas je. Kalau confused pergi je dekat courses ni. Okay, pergi dekat courses. Dan ada kelas-kelas lain lah. Aku tak tahu kenapa kadang ada kadang tak ada. Aku rasa aku dah set up dah. Anyway, boleh pergi dekat sini. Ni dua-dua kursus ni yang dah ada sekarang. Dan boleh bagi feedback yang membina ataupun kalau ada benda yang aku boleh improve, boleh bagi tahu. So far dah ada banyak juga, ramai orang juga dah join kelas ni. Semua ni percuma je. Aku tak minta banyak, just korang kena duduk, sit down, belajar. Itu je aku minta, duduk, sit down, belajar. Dan subscribe lah, share. Mungkin akan bagi motivasi sikit lah untuk aku teruskan video yang seterusnya. Kita ada banyak lagi, banyak tau untuk kita belajar akan datang. Nak buat mobile apps, cara nak publish pada Play Store, App Store. Lepas tu cara nak vibe code dengan lebih surgical precision lah lagi, maksudnya tak terlampau buzzer token. Lepas tu cara nak vibe code on the go. Kalau ingat hari tu aku ada dekat Trust lah, aku ada tunjuk cara aku vibe code pakai Steam Deck kan untuk main game, tapi aku pakai itu untuk vibe code. Untuk scraping data ni pun menarik. Aku ada plan lah projek untuk ni, scraping data. Tapi sekarang ni projek perpustakaan kita, pustakawan.my ni, alhamdulillah aku rasa dah setup yang sangat cantik. Kita tinggal nak improve dekat feature dia. Feature apa yang kita nak tambah. Sebab aku ada pinjam buku dekat perpustakaan. Aku ada pinjam 2 buku dekat perpustakaan lah. Perpustakaan Alor Gajah. Terima kasih kepada pustakawan yang sudah tolong saya. Lepas tu ada setup je apa yang nak kena daftar. Banyak step yang aku rasa kita boleh ambil contoh untuk bina kita punya sistem pustakawan ni lah. Okay. Dan banyak juga kita dah cover sini. Okay lah, aku rasa tanpa melengah masa lagi, aku rasa cukup sampai sini. Ada banyak lagi video akan datang insya-Allah. Dan terima kasih yang dah follow, yang dah subscribe. Boleh tengok dekat threads aku lah. Threads aku untuk yang aku rasa dalam daily update, aku biasa update dalam threads. Kadang aku bagi free knowledge juga. Dalam YouTube boleh subscribe. Okay, terima kasih yang dah sudah subscribe. Share dengan kawan-kawan lah. Kalau ada rasa kawan-kawan yang ada business yang nak start vibe coding ke, ataupun ada business ataupun benda yang dia nak improve, yang perlukan teknologi tapi tak tahu nak mula mana. Jadi aku punya course ni so far ni alhamdulillah aku rasa sesuai untuk orang yang baru nak memula lah, yang tak ada basic coding dan sebagainya. Coding kita akan belajar nantilah, lagi advance. Okay, dengan pengalaman yang aku ada, aku akan insyaAllah kongsi dengan korang untuk belajar lebih lanjut lagi lah. Sampai situ saja, aku jumpa korang dalam video akan datang insyaAllah. I'll see you guys. Goodbye.